Ya tak? Kalau kita lihat kejayaan hari ini 19 parti. Ya, Alhamdulillah. Dalam convention. Ya. Ada yang 19 parti dan 4 parti gabungan. Coalition. 4 coalition. Ya. Okay, tak? Ada yang mengatakan bahawa UMNO dia dah mula hilang trust Melayunya apabila bekerjasama dengan parti-parti yang lain ni tu. Apa komen tu? Dalam dunia ni tuan-tuan, tidak ada parti yang tidak pernah bekerjasama dengan DAP yang hari ini berada di peringkat pembangkang. Siapa duduk pembangkang sekarang ni? PAS bersama dengan DAP. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah PAS sudah hilang dia punya trust Melayu dia? Islam. Bersatu pernah berada dengan DAP, Adakah Bersatu hilang dia punya hilang dia punya trust Melayu dia? Kemudian kita tengok GTA pengurusi dia siapa? Pengurusi dia Mahathir Mohamad. Dia pun dah tinggalkan GTA. Dia juga pernah bersama dengan DAP. Bezanya tuan-tuan, bila mereka bersama dengan DAP, mereka terpaksa ikut telunjuk DAP. Dan itu sebab zaman mereka bersama dengan DAP, disebabkan mereka gagal untuk membuat DAP bertolak ansur. Jadi dia kata bahawa kita telah hilang trust Melayunya. Tetapi Alhamdulillah, bila kita bersama dengan DAP ni kebetulan DAP di bawah kepimpinan saudara Anthony Loke. DAP yang jauh lebih pragmatik, DAP yang sudah belajar melalui kesilapan yang lepas, DAP yang lebih bertolak ansur, Dan setakat ni Alhamdulillah, mereka tak banyak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengguris perasaan orang Melayu. Jadi kita pun tak perlu nak bising. Kalau mereka keluar kenyataan yang mengguris hati orang Melayu macam dulu, cepat je kita buat sidang media. Betul tak? Tapi Alhamdulillah sehingga hari ini mereka bersopan santun, mereka tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengguris hati kita. Yang ini yang sebenarnya PAS, Bersatu dan Mahathir marah, sebab mereka tak boleh gunakan alasan lama tu untuk memburukkan imej DAP sekarang. Sebab DAP sekarang tak behave macam dulu. Dulu pun sebenarnya mereka ni memang perancangan dia nak tendang keluar DAP. Itu sebab mereka ni highlightkan, mereka ni tonjolkan, malah mereka melakukan provokasi supaya orang Melayu membenci bukan Melayu. Itulah politik resis yang mereka amalkan sebelum ni. Tapi keadaan sudah berubah. Alhamdulillah setakat ni keadaan lebih baik. Okey, silakan. Okey tak? Ya. Dalam pada masa yang sama, ada yang mengatakan bahawa apabila Barisan Nasional UMNO ni kerjasama dengan parti-parti yang lain ni, dengan convention ni, tak ada sebut langsung pada tentang kezaliman yang jadi pada Datuk Seri Najib. Kita kena tahu bahawa convention ini ialah convention kerajaan perpaduan, dan perkara pokok yang kita bicarakan ketika convention ini lebih kepada nak menyatukan kenapa kita terpaksa membuat keputusan untuk bersama. Ini yang kita nak kena terangkan kepada ahli-ahli di peringkat akar umbi, kita tak pergi go on details seperti kita nak melaksanakan apa yang dipanggil sebagai reformasi institusi. Kita tak pergi on details. Kalau kita pergi, kita bentangkan kertas kerja tentang reformasi institusi. Contohnya Datuk Seri Azalina Osman Said diberikan mandat untuk membicarakan tentang soal reformasi institusi. Mungkin Datuk Seri Azalina akan membicarakan soal ketidakadilan yang berlaku terhadap kes yang melibatkan Datuk Seri Najib. Tetapi sebab yang kita bincangkan ini ialah kenapa kita kena bersatu. Sebab di bawah ni, akar umbi ni masih tak jelas kenapa kita pilih Pakatan Harapan sebagai rakan kongsi kita. Kenapa kita tak pilih Perikatan Nasional? Dan ramai juga tak tahu kenapa nak kena wujudkan kerajaan
campuran. Kenapa tak perintah sendiri? Ada yang tak tahu, yang tidak ada satu parti pun yang berjaya memerintah secara bersendirian, yang boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bekerjasama dengan pihak lain. Ada yang tak tahu. Itu sebab hari ini diberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, dan kenapa kita memilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan, apa benefit dia, dan apa yang kita nak buat untuk pastikan kesejahteraan rakyat selepas ini, dari segi sudut ekonomi. Itu antara perkara pertama yang disentuh, soal ekonomi rakyat. Macam mana nak kurangkan ketirisan, macam mana nak pastikan bahawa keperluan rakyat, seperti mana yang Datuk Johari Ghani bentangkan, basic necessity rakyat itu perlu diadakan, dari segi sudut makanan, mestilah kita wujudkan satu suasana rakyat boleh cari makan, pekerjaan, dan apa lagi dua perkara yang dia telah utarakan tadi. Jadi benda-benda macam ni lah yang menyebabkan dia mati ke? Tak hidupkan komandan dia. Dia bawa matikan. Okay, matikan boleh hidup itu. Okey. Jadi benda-benda macam ni yang hari ni menjadi topik perbualan, dan alhamdulillah saya tengok setiap seorang juru cakap tadi yang diberikan masa 5, ada yang lebih masa pergi 6 minit. Ada juga yang 4 minit, 38 saat pun dah habis, kan? So semua parti dapat peluang untuk berbicara, dan alhamdulillah kemudian diakhiri dengan ucapan-ucapan ketua-ketua komponen, dimulakan dengan YB Dato' YB Antonilo, diikuti dengan Datuk Seri Syafiq Abdal, Datuk Seri Haji Ji, Datuk Patinggi Abang Johari, kemudian Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, begitu juga dengan Perdana Menteri. Okey, siapa yang tak tengok tadi, tak sempat tengok, boleh pergi dekat Facebook saya tadi. Ada live, kita buat live, boleh ke depan kan, forward kan, nak tengok ucapan siapa yang tuan-tuan nak dengar. Senang. Okey. Okey tu. Ya. Dalam masa yang sama, Ya. kalau kita lihat sekarang ni, bila orang bertikai kan, kalau dulu bersatu kerjasama dengan PH, bersatu dapat jadi Perdana Menteri. Ya. Kenapa kita gadaikan kita sebagai parti yang kuat, maknanya UNI tak boleh jadi Perdana Menteri? Bila bersatu bersama dengan PH, bersatu ada 13 kursi, sepatutnya memanglah parti yang paling banyak, tetapi disebabkan mereka buat perjanjian awal. Itu sebab hari ini Presiden jelaskan bahawa perjanjian awal sebelum pilihan raya, kalau misalnya Pakatan Harapan memenangi pilihan raya, maka Perdana Menteri ialah Tun Dr. Mahathir. Memang ada perjanjian sebelum pilihan raya. Kita tidak ada buat perjanjian dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum pilihan raya. Kalau menang, BN akan jadi Perdana Menteri dulu, lepas tu baru kita serah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada. Tetapi saya nak tanya, adakah Tun Dr. Mahathir menghormati perjanjian? Sepatutnya dia jadi Perdana Menteri sekejap je. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dah dibebaskan, dah dapat pengampunan dan dia dah jadi ahli parlimen, sepatutnya kursi Perdana Menteri itu diserahkan pada Datuk Seri Anwar. Ada tak Mahathir serahkan? Tak ada, kan? Daripada sepatutnya lepas Datuk Seri Anwar jadi MP, dah menjadi 1 tahun baru nak serah, betul tak? Lepas 1 tahun dia nak jadi 2 tahun, lepas 22 bulan dah mula cakap nak jadi 3 tahun. Last kali mereka mengambil keputusan keluar daripada kerajaan dan bergabung bersama dengan bersama dengan PAS dan UMNO. Jadi dia tak perlu serahkan kursi itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah
apa yang berlaku yang dipanggil sebagai langkah Sheraton. Ini kena jelas. Kita tidak ada perjanjian dengan Datuk Seri Anwar sebelum pilihan raya. Okey?